Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat latihan bab bumi, bulan dan matahari. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, untuk soalan ini jawab soalan-soalan berikut berdasarkan gambar rajah yang diberi. Okey, nampak ada putaran anak panah dan kita ada M dan N. Okey, labelkan cara pergerakan M dan N bumi. Okey, apakah pergerakan M? M kita panggil sebagai peredaran. Okey, manakala N pula kita panggil sebagai putaran. M maksudnya bumi mengelilingi matahari, manakala N pula kita panggil putaran, maksudnya bumi berputar pada paksinya. Soalan nombor 2, pergerakan M mengambil masa selama 365 1/3 hari atau setahun. Okey, pergerakan N mengambil masa selama 24 jam atau sehari. Jadi kamu kena tahu bezakan antara peredaran dan juga putaran. Okey, nombor 4, bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur dan bumi juga mempunyai sebuah satelit semula jadi yang dikenali sebagai bulan. Ingat, bulan merupakan satelit semula jadi bagi bumi. Okey, baiklah, untuk soalan ini berdasarkan gambar rajah, ada lampu suluh yang diletakkan atas kotak P dan ada glob bumi kan R. Okey, jadi lampu suluh mewakili matahari dan glob R mewakili bumi. Jadi, gariskan jawapan yang betul berdasarkan simulasi yang ditunjukkan di atas. Simulasi tu macam eksperimen lah yang kita buat. Okey? Soalan yang pertama tu, matahari ialah bintang atau planet? Okey, jadi matahari bukan planet. Ia adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Dia dikategorikan sebagai bintang. Okey, matahari bergerak ke tidak bergerak? Matahari tidak bergerak dan tetap pada kedudukannya. Yang bergerak ialah bumi kita bumi yang beredar mengelilingi matahari, tapi matahari itu dia tidak bergerak. Jadi bumi pula merupakan satu-satunya planet yang mempunyai benda hidup. Bumi berputar pada paksi di samping beredar mengelilingi matahari. Matahari tidak dapat dilihat sepanjang masa, tetapi sebenarnya matahari menyinari bumi pada setiap masa. Matahari hanya menyinari sebahagian daripada permukaan bumi pada satu masa kerana bumi berbentuk sfera. Jadi kamu perhatikan, kalau cahaya matahari di sini, okey, bila pancaran matahari kena pada sebelah kiri bumi, jadi matahari tu, sinaran matahari hanya dapat oleh orang yang duduk di sebelah kiri, tapi sebelah kanan tak dapat. Okey, jadi sebelah kanan jadi malam, sebelah kiri jadi siang. Okey, bahagian bumi yang menghadap cahaya lampu akan menjadi cerah, manakala bahagian yang terlindung di belakang matahari adalah gelap. Bahagian bumi yang cerah mengalami waktu siang, bahagian bumi yang gelap mengalami waktu malam. Oleh kerana bumi sentiasa berputar pada paksinya dari barat ke timur, bahagian bumi yang mengalami waktu siang beransur-ansur diganti dengan waktu malam. Bahagian bumi yang mula mengalami gelap kelihatan matahari terbenam sebab dia dah nak hilang kan, jadi kita nampak dia terbenam. Manakala bahagian bumi yang mula menerima cahaya kelihatan matahari terbit. Matahari baru nak keluar, kita panggil terbit. Matahari dah nampak macam nak hilang, kita panggil terbenam. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan kejadian siang dan malam di bumi. Putaran bumi pada paksinya juga menyebabkan kedudukan matahari seperti berubah-ubah. Tapi sebenarnya kedudukan matahari tak berubah
Yang bergerak hanyalah bumi. Matahari tidak bergerak. Jadi, kamu kena faham konsep dia betul-betul. Baiklah, soalan seterusnya. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan aktiviti. Di bawah kita ada sinaran matahari. Kita ada tiang. Nampak matahari di sebelah kanan ni. Okey. Jadi, kita ada tiang. Kita akan perhatikan bayang-bayang. Okey, sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk melihat perubahan panjang dan arah bayang-bayang di bumi dari waktu pagi hingga petang. Jadual berikut menunjukkan keputusan. Pukul 8 pagi, kita nampak bayang-bayang kat sini. 10 pagi di sini, 11 pagi dah beralih arah, 12 pagi nampak bayang-bayang semakin pendek kan? Lepas tu 2 petang, 4 petang dan 6 petang. Kenapa ini berlaku? Sebab kedudukan matahari. Matahari terbit daripada mana? Timur ke barat. Dan bayang-bayang, ingat, bayang-bayang kamu akan nampak di sebelah yang bertentangan dengan matahari. Okey, sebab tu pagi, matahari duduk sebelah kanan, kamu nampak bayang-bayang kat sebelah kiri. Okey? Kalau matahari betul-betul dekat tengah-tengah, tengah hari tu, jadi kamu nampak bayang-bayang dia tegak. Okey, soalan yang pertama, tuliskan arah bayang-bayang pada waktu pagi. Sebelah barat. Okey, kamu tak boleh guna kiri atau kanan, depan belakang kamu kena guna barat, utara, timur, selatan. Okey. Tuliskan arah bayang-bayang pada waktu petang pula. Sebelah timur. Okey. Bayang-bayang adalah paling panjang pada waktu pagi dan lewat petang. Panjang bayang-bayang pada waktu tengah hari sangat pendek kerana kedudukan matahari yang tegak di atas tiang. Okey. Panjang dan arah bayang-bayang berubah dari pagi hingga petang kerana bumi berputar pada paksi. Jadi kamu kena ingat matahari terbit dari timur ke barat. Jadi jika matahari berada di sebelah timur, bayang-bayang pada waktu pagi adalah di sebelah barat. Dia mesti bertentangan. Okey. Dan bayang-bayang adalah paling panjang pada awal pagi dan lewat petang. Kalau tengah hari, matahari tegak di atas kepala kita, bayang-bayang kita akan jadi paling pendek. Okey, baiklah. Untuk soalan seterusnya, nyatakan sama ada penyertaan yang berikut benar atau palsu. Soalan nombor 1, bulan memancarkan cahaya sendiri. Kalau kamu menonton video cikgu untuk bab ini part 1, okey, cikgu ada tekankan, cikgu ada terangkan yang bulan tidak memancarkan cahaya dia sendiri. Cahaya yang kita nampak daripada bulan tu sebenarnya cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi oleh bulan. Okey, kena ingat bulan tidak ada cahaya sendiri, dia tidak memancarkan cahaya sendiri, dia hanya memantulkan cahaya matahari ke bumi. Okey, jadi pernyataan pertama itu adalah palsu. Bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi, benar. Ketiga, peredaran bumi mengelilingi bulan menyebabkan berlakunya fasa-fasa bulan. Benar atau palsu? Palsu. Bumi tidak mengelilingi bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Okey? Jadi, pernyataan ketiga adalah palsu. Yang keempat, bulan mengambil masa lebih kurang 29 1/3 hari untuk melengkapkan satu peredaran lengkap mengelilingi bumi. Benar. Takwim Kamari ialah kalender yang berdasarkan fasa-fasa bulan. Benar. Okey. Jadi gambar rajah kat bawah ni, ini menunjukkan fasa-fasa bulan. Yang pertama kamu perlu perhatikan di mana kedudukan matahari. Nama-nama fasa bulan akan berubah bergantung kepada kedudukan matahari. Okey, kadang-kadang soalan bagi matahari terletak di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri. Okey, jadi bahagian yang paling dekat dengan matahari tu, nombor 8 tu, kamu tak nampak apa-apa tu, dia panggil anak bulan. Okey, yang tu kamu kena ingat. Okey, perhatikan dulu kedudukan matahari sebelum kamu letakkan nama bagi fasa-fasa
bulan. Okey, nombor 1. Ingat fasa bulan ada 8 ya. Nombor 1, fasa bulan pertama kita panggil bulan sabit baru. Okey, baru nak keluar. Yang kedua separuh, bulan separa baru. Bulan hampir purnama baru. Nombor 4, bulan purnama, maksudnya nampak penuh. Nombor 5, bulan sabit, bulan hampir purnama lama. Nombor 6, bulan separa lama. Nombor 7, bulan sabit lama. Dan nombor 8, anak bulan. Okey, kamu perlu ingat yang paling dekat matahari adalah anak bulan. Yang bertentangannya adalah mesti bulan purnama. Okey, baiklah. Yang terakhir ni, latihan ni. Padankan bentuk bulan berikut dengan fasa-fasa bulan yang betul. Okey, yang ni nombor 1 hingga nombor 8 ni adalah tarikh dalam kalender kamari kita panggil. Okey, jadi ingat kalender kamari ni ia bergantung kepada bentuk-bentuk bulan ataupun fasa-fasa bulan. Daripada fasa bulan ni kita boleh agak ini hari yang keberapa, yang ni hari yang keberapa. Okey. Kalau yang pertama ni, hari yang pertama tak nampak apa-apa, gelap. Ingat kalau gelap kita panggil apa? Nama dia apa? Anak bulan. Kalau hari yang keempat, baru nak keluar bulan sabit tu, kita panggil bulan sabit baru. Yang ketiga, bulan separa baru. Bulan hampir purnama baru. Lepas tu mestilah bulan purnama dah penuh. Bila dah habis bulan purnama tu, kita nak kurangkan, kita akan panggil lama. Kat belakang ni mesti ada perkataan lama. Okey. Bulan hampir purnama lama. Bulan separa lama. Dan bulan sabit lama. Okey, senang. Boleh ingat? Cikgu harap kamu dapat hafal fasa-fasa bulan dengan tepat dan ingat hari yang keberapa akan dapat tunjukkan, akan dapat kaitkan dengan fasa bulan yang mana. Baiklah, sekian saja untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel cikgu dan juga like semua video cikgu untuk sains tahun 5. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.